Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa khabar Tuan Haji Ishak Kasim? Alhamdulillah, sihat, Ustaz. Alhamdulillah. Okey, baik. Alhamdulillah, kita dah ada 10 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia Tuan Haji Salahuddin? Grup kita besar malam ni. Grup kita besar, Alhamdulillah, insyaAllah. 10 orang. Ketua kelas tak masuk lagi, ketua kelas. Allah tu. Okay, baik. Hari ini kita akan sambung surah Humazah. Muka surat 601, ayat yang keempat. InsyaAllah kita akan masuk surah Al-Fil, insyaAllah. Muka surat 601, ayat yang keempat. Boleh? Boleh, Ustaz. Okey. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Okey, muka surat 601 surah Al-Humazah. Muka surat 601 surah Al-Humazah ayat yang keempat. Boleh? Ayatnya berbunyi kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Boleh? Okey, baik. Kalla sekali-kali tidak. Terjemah kalla sekali-kali tidak. Itu terjemah kalla. Okey. Terjemah kalla sekali-kali tidak. La yumbazanna, dia pasti akan dicampak. La yumbazanna, dia pasti akan dicampak. Okey, terjemah la yumbazanna, dia pasti akan dicampak. Siapa dia? Dia tu orang yang bersifat dengan ayat 1, ayat 2, ayat 3. La yumbazanna, terjemah dia pasti akan dicampak. Huruf asalnya adalah nun, ba, zat. Nun, ba dan zat. Okey. Fi dalam. Okey. Al-hutamah, neraka hutamah. Al-hutamah, neraka hutamah. Okey, baik. Tolong terjemahkan ayat pertama kita. Tuan Haji Ishak Kasim, tolong terjemahkan. Tuan Haji Ishak Kasim boleh? Sekali-kali tidak, ia pasti akan dicampak dalam neraka utama. Okey, Tuan Haji Ishak tolong baca ayat 1, 2, 3 sebelum ni punya ayat. 1, 2 dan 3. Ayat sebelum ni lah. Okey. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dicampakkan ke dalam neraka utama. Okey, baik. Kita sedang bincangkan tentang 2 kesalahan besar orang kafir dalam surah ni. Pertama, kesalahan mulut mereka. Apa kesalahan mulut mereka? Mereka suka mengumpat, mengeji, mengata dan cakap macam-macam tentang Nabi dan orang Islam. Yang kedua, mereka kumpul harta sampai lupa diri, sampai lupa akhirat, sampai mereka mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kumpul harta sampai lupa akhirat, lupa diri, lupa perintah-perintah Allah Ta'ala. Mereka merasakan harta mereka dapat mengekalkan mereka atas muka bumi ini. Mereka merasakan mereka akan kekal selama-lamanya dalam keselamatan, kebahagiaan, keamanan. Allah Ta'ala cakap dalam ayat pertama kita ini, kalla, sekali-kali tidak. Apa yang orang kafir sangka? Apa yang orang kafir ingat? Apa yang orang kafir fikir? Harta benda dapat mengekalkan mereka. Harta benda dapat memberi manfaat pada mereka selama-lamanya. Itu adalah kefahaman yang tidak benar. Allah Ta'ala cakap,
dalam ayat kita pertama ini, mereka pasti akan dicampakkan ke dalam neraka Hutamah. Neraka ada 7 pintu, salah satu nama neraka tersebut adalah neraka Hutamah. Tuan-tuan dan puan-puan, perkataan Hutamah adalah berasal daripada perkataan Al-Hutam. Perkataan Hutamah, neraka Hutamah tu kan? Neraka Hutamah, dia punya huruf asalnya adalah Hutam. Ha, Ta, Alif, Mim. Hutam. Tahu tak Hutam ni apa dia? Serpihan. Hutam ni, dalam bahasa Arab, memberi makna serpihan. Hutam ni dalam bahasa Arab memberi makna serpihan. Motor aksiden, kereta aksiden, tinggal serpihan saja, hancur lebur. Macam itulah juga neraka yang kita bincang dalam ayat kita sekarang ni, neraka Hutamah, dipanggil, kenapa neraka ni dipanggil Hutamah? Kerana neraka ni hanya akan meninggalkan serpihan-serpihan saja orang yang masuk dalam dia. Tinggal serpihan saja. Sebab tu nama neraka ni dipanggil nama neraka Hutamah. Baik. Allah Ta'ala cakap dalam ayat ni, mereka akan dicampak ke dalam neraka Hutamah. Orang kafir akan masuk ke neraka dengan berbagai-bagai cara masuk. Ada dicampak, ada diseret dengan muka ke bawah. Ada yang diseret masuk neraka dalam keadaan muka ke bawah. Tengok surah Al-Furqan, boleh tak? Surah Al-Furqan. Tolong baca dia, Tuan Haji Salahuddin, boleh? Boleh. Okey, saya cari muka surat sekejap. Surah Al-Furqan. Mereka akan masuk neraka dalam keadaan diheret muka mereka. Tengok muka surat 363 ayat 34. 363 ayat yang ke-34. 363, page 363, ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan wajah yang diseret, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Diseret mukanya ke dalam neraka Allah SWT. Mereka dibawa ke neraka dalam keadaan muka mereka diseret sampai masuk neraka Allah SWT. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana orang ni diseret guna muka? Macam mana diseret guna muka? Maka Nabi SAW jawab, innal ladzi amshahu ala rijlaihi qadirun ala an yumshiyahu ala wajhi yaumal qiyamah. Nabi kata, Allah yang berkuasa buat dia berjalan guna kaki kat dunia ni, Allah yang sama juga berkuasa untuk buat dia berjalan guna muka dia pada hari kiamat. Macam mana berjalan guna muka tu, wallahu alam, kita pun tak dapat bayangkan. Yang penting mereka masuk dalam keadaan hina ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut ayat muka. Allah guna perkataan muka. Kenapa Allah guna perkataan muka? Muka merupakan anggota yang paling mulia bagi manusia. Kita mungkin akan pegang benda kotor guna tangan, guna kaki. Benda-benda kotor kita nak buang ke, kita akan pegang guna tangan, guna kaki. Tapi kita tak akan sekali-kali meletakkan benda kotor menggunakan salah satu bahagian anggota yang ada di muka kita. Anggota paling mulia. Jadi Allah nak kata anggota yang paling mulia itulah Allah Ta'ala akan seret masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat muka lagi. Perkataan yang berkaitan dengan muka, surah Al-Ahzab. Datuk Osu tolong baca boleh, Datuk Osu? Surah Al-Ahzab ya. Saya cari muka surat jap. Saya cari muka surat jap. Surah Al-Ahzab ni selepas surah Sajadah ini. Okey, muka surat 427. 427. Page 427. Okey, ayat yang ke-66. Ayat yang ke-66. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ketika wajah mereka dibalikkan dan di dalam neraka, mereka berkata, kalaulah dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Okey, baik. Ayat tu macam tergantung kan? Maksudnya, kalaulah dahulu, ayat tu tak habis lagi lah. Kalaulah dahulu kami taat kepada Allah, kami taat kepada Rasul, mesti kami tak kena seksa dalam neraka macam ni. Itu maksud ayat ni. Tapi poin saya nak terangkan,
muka mereka dibolak-balikkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sebut muka? Kerana muka yang paling mulia tu Allah Taala bakar ke akhirat nanti, anggota lain apatah lagi. Anggota lain apatah lagi. Kat dunia ni hamba abdi kita pun Nabi SAW tak bagi kita pukul di bahagian muka. Tak bagi kita lempang ke pukul bahagian muka. Kat dunia ni lah. Kat akhirat nanti orang-orang kafir, muka-muka mereka Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Maafkan saya minggu lepas saya lupa nak refer satu ayat. Ayat ni menceritakan tentang orang yang kumpul harta sampai tak tunaikan hak harta. Zakat tak bayar, sombong, pandang rendah orang lain. Oleh kerana mereka kaya, mereka rasa mereka ada hak. Mereka rasa mereka berhak untuk kutuk suka hati siapa yang mereka nak kutuk. Jadi kesalahan mereka ialah mereka sombong dengan harta mereka. Yang kedua, mereka tidak menunaikan hak-hak harta. Maksudnya tak bayar zakat. Maknanya mereka tak bayar zakat. Okey, baik. Tun, tolong baca boleh Tun? Surah At-Taubah. Boleh tak Tun? Boleh. At-Taubah muka 192. Muka surat 192. 19. Muka surat 192. Ayat 34-35. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak daripada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang manusia daripada jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakan di jalan Allah, mereka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahawa mereka ada mendapat azab dan yang pedih. Ingatlah 35, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di dalam neraka Jahannam, iaitu dengan ia diselar dengan dahi, perut dan punggung mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu. Okey, tu punya terjemah perut. Bahasa Inggeris terjemah flanks. F-A-F-L-A-N-K-S. Flanks. Okey. Di tepi badan. Flank tu belah depan ke belah kiri ni tu? Dekat sini. Yes. Junub bohong ni, bahasa Indonesia panggil apa? Lambung. Lambung kanan, lambung kiri. Okey, baik, tak apa. Orang yang tak nak bayar zakat, apa Allah buat? Ke akhirat nanti, emas perak mereka yang mereka kumpulkan, tak nak bayar zakat, Allah Ta'ala akan panaskan, lalu disereka. Diselar tadi, tu terjemah diselar. Maksudnya, emas perak mereka yang tak nak bayar zakat, akan disereka di muka mereka. Mula-mula akan disereka muka. Tadi muka kena seret, muka kena campak. Ni harta benda yang mereka kumpul banyak-banyak tak nak bayar zakat, diselar di muka mereka. Jadi bila kita kena panas kat muka, apa reaksi badan kita? Kita ni bila kena bahaya kat muka, apa reaksi badan kita? Kita akan berpaling, betul? Kita akan berpaling. Jadi bila kita berpaling, tak kisahlah berpaling ke kiri ke kanan ke, maka diselar pula bahagian ni. Lambung kiri ataupun lambung kanan. Jadi muka dah kena sereka, Nabi neraka panas muka dah kena, lambung kena pula panas, apa kita buat? Pusing belakang pula. Lepas pusing belakang, kena pula sereka kat belakang. Nampak? Ayat kita ni 3 bahagian. Akan diselar muka mereka, lambung mereka dan juga belakang mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta benda yang kamu duk kumpul dulu, rasakanlah azab yang menghinakan untuk kamu. Rasakanlah azab yang Allah Ta'ala sediakan untuk kamu. Jadi tuan-tuan, dah kena heret masuk neraka, dah kena bakar dalam neraka habis-habis, maka Allah Ta'ala bagi nama neraka ni adalah Hutamah. Apa makna Hutamah? Neraka yang membuatkan seseorang ataupun apa saja yang masuk dalamnya tinggal serpihan-serpihan. Bahasa Arab serpihan tu dia panggil Hutam. Serpihan dipanggil Hutam. Kalau benda tu dipisahkan daripada asal tapi masih lagi ada bentuk, dia panggil apa? Hatab. Kayu api kan? Kita ambil daripada pokok-pokok yang dah mati.
Kita ambil daripada pokok-pokok yang dah tak hidup. Adakah kita ambil abu besar-besar ni? Tak. Kita ambil, dia masih lagi ada. Masih lagi nampak dalam bentuk besar sikit, dipanggil hutab. Hammalatal hatab, membawa kayu api kan? Hatab. Hataba, kayu api yang dipisahkan daripada pokok dia. Tu hataba. Ataupun adapun hatama ni, kayu api tu dah dibakar hancur lebur, tinggal abu saja, tinggal sikit-sikit ni. Yang asalnya kayu api kita ambil panjang ni, contoh lah. Lepas kena bakar, tinggal banyak ni je. Yang baki tinggal banyak tu dipanggil hutam. Ha, ta, alif, mim, hutam. Jadi neraka ni dipanggil dengan nama hutamah kerana neraka ni akan membuat ahlinya hanya tinggal serpihan-serpihan sahaja. Na'udzubillah min zalik. Jadi minggu lepas kita dah terangkan, bukan tak boleh kumpul harta, bukan tak boleh ada harta banyak. Allah tak pernah marah pun orang ada harta banyak. Allah tak pernah cela pun orang yang ada harta banyak. Nak berniaga, nak buat apa pun buatlah. Tapi jangan lalai daripada Allah SWT. Jangan sombong. Jangan merasakan harta tu memberi manfaat sampai bila-bila. Okey? Ketika turun surah Al-Lahab. Nanti kita nak masuklah, tak berapa lama lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Turun surah tu, Abu Lahab kata, aku ada anak ramai, aku ada duit banyak. Abu Lahab kata. Allah sang turunkan ayat seterusnya. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak memberi manfaat kepadanya hartanya dan apa yang dia usahakan. Tak ada manfaat langsung. Banyak mana pun anak, banyak mana pun harta, kalau Allah Ta'ala takdirkan tak selamat ke akhirat, harta yang banyak, anak yang ramai, tak menjamin keselamatan seseorang pun di hari akhirat. Okey, baik. Sambung ayat baru. Ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5. Wadan. Okey, kita ramai sahabat baru malam ni, alhamdulillah. Kita akan terjemah word by word. Kita akan mula terjemah word by word. Okey. Sebab tujuan kita nak memahami lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran ni. Boleh? Wa dan ma, apakah? Ma, apakah? Adraka, kamu mengetahui. Adraka, kamu mengetahui. Okey. Ma, apakah? Ma, apakah? Al-Hutamah. Hutamah tadilah kita bincang ayat yang keempat tadi, hutamah kan. Jadi hutamah ni terjemah dia hutamah. Apakah kamu mengetahui apakah hutamah? Okey, ayat seterusnya iaitu, tulis dalam bracket, iaitu narullah. Apa terjemah narullah? Api neraka milik Allah. Terjemah narullah, api neraka milik Allah. Boleh? Al-Muqadah yang dinyalakan. Al-Muqadah yang dinyalakan. Boleh? Al-Muqadah ni, perkataan Al-Muqadah, terjemah dia yang dinyalakan. Al-Muqadah. Al-Muqadah, terjemah dia yang dinyalakan. Huruf asal dia apa? Huruf asal, tak ada baris. Mim waw. Al-Muqadah. Huruf asalnya adalah Al-Qada. Waqada, bukan Al-Qada. Wa, ni huruf asalnya. Waqada. Ni semua kaitan dengan bakar-bakar. Okey? Membakar, perbuatan membakar dipanggil Al-Qada. Kita nyalakan api tu. Kita nyalakan api dipanggil Al-Qada. Boleh? Kita nyalakan api dipanggil Al-Qada. Tengok surah Al-Baqarah boleh? Perkataan tu. Semua tengok. Saya akan baca ayatnya. Tapi nak tunjuk perkataan Al-Qada. Okey? Tengok muka surat 4 ayat atas sekali. Masaluhum kamasalil lazi istauqada naron. Nampak? Istauqada. Jadi istauqada tu berasal pada auqada. Muka surat 4 ayat atas sekali. Muka surat 4 ayat atas sekali. Masaluhum kamasalil lazi istauqada naron. Jadi istauqada ni ia berasal pada auqada. Auqada ni alif depan sekali. Tambah sin, tambah ta, tambah waw, qada. Istauqada. Okey, istauqada. Jadi huruf asalnya wa, qada. Menyalakan. Alat-alat untuk dinyalakan. Bahan-bahan yang digunakan untuk menyalakan api. Bahan-bahan yang digunakan untuk menyalakan api, apa dia? Waqud. Waw, qaf, waw, dal. Tengok page yang sama. Page 4 ni. Page 4 ni, page yang sama, bawah sekali. Nampak tak? Tadi saya tunjuk perkataan atas sekali.
Masaluhum kamasalil lazi istawqada, menyalakan api. Bawah sekali ayat 24, cuba tengok bawah sekali ayat 24. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waqudu. Nampak? Waqudu. Nampak? Semua tu perkataan api, nyalaan, bahan bakaran. Tuan Faizi terjemahkan, Tuan Faizi, dua-dua ayat. 17 dengan 24. Page nombor 4 ni. Boleh tak? Boleh, Ustaz. 17. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan bagi mereka adalah seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Okey, cukup. Bawah sekali terus, Tuan Faizi. Ayat 24. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Okey, bahan bakarnya. So, al-muqadah kita ni, neraka yang dipanaskan, neraka yang dibakar. Dua-dua boleh. Boleh? Okey, baik. Sambung tak habis lagi ayat ni. Allati yang, al-muqadah tadi yang dinyalakan, yang dibakar, semua boleh lah. Allati yang, okey, terjemah allati yang. Okey. Tattali'u, naik. Allati yang tattali'u, naik. Maksudnya api neraka Allah yang naik, terjemah dia. At-tattali'u terjemah dia naik. Naik, boleh? Daripada perkataan tattali'u ni keluar perkataan apa? Terbit matahari. Tala'a tu terbit matahari. Okey? Terbit bulan, terbit matahari, tala'. Jadi terjemah tattali'u naik, ala ke, terjemah ala ke, okey. Atas pun boleh, nak terjemah ala ke lagi sesuai. Al-afidah, hati-hati. Al-afidah, hati-hati. Al-afidah ni plural. Al-afidah ni plural. Okey. Satu apa? Satu hati. Satu hati. Bagi perkataan afidah. Satu hati bagi perkataan afidah adalah Fuad. Ramai orang nama Encik Fuad kan? Muhammad Fuad, Encik Fuad. Jadi satu hati dipanggil Fuad. Fuad. Okey? Fuad tu satu hati. Afidah jamak, plural. Tengok surah Isra boleh? Surah Isra. Surah Isra, tolong baca dia. Sahabat-sahabat lelaki ada lagi tak yang belum baca? Saya rasa, okey, baik. Ada nama Aqil Amzar. Siapa ya Aqil Amzar? Assalamualaikum. Saya Ustaz Izzian. Guna akaun anak. Okey. Okey, tak apa. Tak apalah, baca je lah. Okey. Surah Isra. Okey. Muka surat 285. 285 ayat 36. 285 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya, kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Okey, hati nurani. Apa perkataan dia? Fuad. Tengok ayat dia. Ayat muka surat 285 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi fuad tu maksudnya hati. Boleh? Okey, baik. Tolong terjemahkan ayat kita sekarang. Berapa ayat kita terjemah tadi? 3 ayat. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah. Tolong terjemahkan dia. Puan Noli Azira, terjemahkan. Puan Noli Azira. 3 ayat. Dan apakah kamu mengetahui apakah hutamah, iaitu api neraka milik Allah yang dinyalakan, yang naik ke hati-hati. Okey, baik. Terima kasih Puan Noli. Allah Ta'ala menggunakan kaedah soal jawab dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menggunakan kaedah soal jawab dalam Al-Quran untuk buat audien, untuk buat pendengar lebih memberi tumpuan, untuk buat pendengar lebih
bersedia untuk menerima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu. Okey, kalau dalam ceramah, contohlah dalam ceramah, penceramah je cakap seorang-seorang. Maka audien, para pendengar mungkin akan tidur, mungkin akan lalai, mungkin akan leka, mungkin akan koyak. Tapi bila penceramah, dia ada soal jawab dengan audien, maka audien akan lebih fokus, audien akan lebih tercari-cari, audien akan lebih bersedia. Contoh dalam ceramah lah ni. Sebab tu dalam ceramah bagus kena ada soal jawab juga. Two-way situation. Supaya kita tak nak jadi pendengar yang dengar je. Duduk kat situ tapi fikiran, hati semua kat lain. Maka Allah Ta'ala nak beritahu hutamah tu apa dia. Cuma Allah Ta'ala menggunakan kaedah tanya. Wa ma adraka mal hutamah? Tahu tak apa itu hutamah? Kamu tahu tak apa itu hutamah? Soalan ni untuk buat orang-orang kafir terutamanya tertanya-tanya. Apa tu hutamah? Apa tu hutamah? Maka Allah jawab, narullahil muqadah. Allah sendiri yang tanya, Allah sendiri yang jawab. Hutamah itu adalah neraka yang Allah Ta'ala telah nyalakan. Neraka yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah nyalakan. Baik. Dalam bahasa Arab, ni nak cerita kaedah bahasa Arab ni. Bukan apa, sebab ada orang dia komplain. Sekarang ni ayat kita adalah narullah. Narullah. Saya tulis narullah. Ada tulis narullah. Tak ada lah orang letak nama narullah. Mana ada orang letak nama narullah kan? Orang letak nama nurullah ada. Orang letak nama nurullah ada. Anak dia lelaki, dia letak nama nurullah. Ada? Ada orang letak nama anak dia khairullah. Ada orang letak nama anak dia khairullah. Ada orang letak nama anak dia fakhrullah. Apa lagi? Tuan-tuan pernah dengar ada kait nama orang yang ada nama Allah dalam nama dia. Nurullah, khairullah, fakhrullah, ni'matullah ada. Ada orang nama ni'matullah. Okey. Jadi, ada setengah ustaz yang dia komplain. Dia kata tak boleh letak nama gabung dengan Allah macam ni, tak sesuai. Baik, dalam kaedah bahasa Arab, bila gabungkan nama Allah macam ni, dipanggil mudhaf ilaih. Tak apalah, tak bincang mudhaf ilaih atau apa dia. Memberi makna tengah-tengah ni, okey, tengah-tengah antara lafaz nama dengan nama Allah ni ada dua kemungkinan. Satu, terjemah dia memberi makna li. Milik. Li ni terjemah dia bagi ataupun milik. Satu lagi terjemah min. Daripada. Okey, jadi terjemah nurullah, cahaya Allah. Dia letak nama anak dia cahaya Allah. Maksudnya apa dia? Takkan nak kata anak dia tu cahaya milik Allah. Maksudnya anak dia tu adalah cahaya daripada Allah. Dia letak nama anak dia khairullah, kebaikan Allah. Apa makna kebaikan Allah anak dia? Maksudnya kebaikan daripada Allah. Dia letak nama anak dia fakhrullah, kebanggaan Allah. Apa maksud kebanggaan Allah? Dia yakin ke Allah bangga dengan anak dia? Tak. Maksud fakhrullah adalah kebanggaan daripada Allah. Ada orang letak nama anak dia ni'matullah. Apa terjemah ni'matullah? Maksudnya adalah anak dia itu adalah nikmat daripada Allah. Jadi tak menjadi masalah pun sama ada nak menggabungkan nama Allah dengan kalimah-kalimah yang baik ataupun dengan kalimah-kalimah yang tidak baik. Maksudnya contoh tidak baik itu bukanlah kalimah jahat ke apa tak. Contoh nurullah, api neraka milik Allah. Jadi api neraka milik Allah ni maksudnya Allah yang memiliki api tersebut. Allah yang menguasai, Allah yang memiliki api tersebut. Okey. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, ayat 5, ayat 6, hutamah itu ialah api neraka yang Allah Ta'ala telah bakar. Dalam sebuah hadis daripada Imam Tirmizi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni ada dalam kitab Jami' Tirmizi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Auqadallahu 'alan nar alfasanatin hatta ihmarrat. Allah Ta'ala telah panaskan api neraka 1000 tahun. Allah Ta'ala telah panaskan api neraka 1000 tahun sampai merah. Sampai jadi merah. Merah menyala. Thumma auqada 'alaiha alfasanatin hatta ibyaddat. Dan Allah Ta'ala panaskan lagi 1000 tahun. Allah Ta'ala panaskan lagi 1000 tahun sehingga jadi putih. Pernah jumpa ke api putih? Wallahu alam, ada ke tak ada kat
kat bumi ni api warna putih. Mungkin ada kot, saya tak pernah jumpa, mungkin ada, wallahualam. Tapi panas sangat sampai merah tu berubah jadi warna putih. Thumma awqada 'alaiha alfasanatin hatta swaddat. Nabi kata lagi, Allah Ta'ala panaskan api neraka tu 1000 tahun lagi sampai jadi hitam legam. Iswaddat, aswad. Hitam legam. Fahiya sawda'un kallail muzlim. Maka Nabi kata, api neraka tu hitam legam macam malam yang gelap. Api neraka tu punya panas, dipanaskan oleh Allah 3000 tahun. Daripada merah bertukar putih, daripada putih bertukar hitam. Maka Nabi kata api neraka tu warna dia hitam gelap macam tengah-tengah malam. Sebab tu neraka salah satu nama dia Jahannam. Betul kan? Salah satu nama neraka adalah Jahannam. Perkataan Jahannam dalam bahasa Arab berasal pada perkataan jim ha mim. Jim ha mim. Jim, ha dan mim memberi makna sangat-sangat gelap. Jim, ha dan mim dalam bahasa Arab memberi makna sangat-sangat gelap. Jadi kenapa neraka itu dipanggil Jahannam? Kerana keadaannya yang sangat-sangat gelap. Boleh? Okey. Ayat 6. Ayat 7 pula Allah Ta'ala kata api neraka tersebut naik sampai ke hati. Kenapa Allah Ta'ala sebut hati? Kerana orang-orang yang kufur pada Allah, permulaan anggota mereka yang kufur adalah hati. Permulaan anggota di badan orang kafir yang mereject keesaan Allah, yang reject kerasulan Nabi, yang reject kebenaran Al-Quran, kat mana? Boleh reject dulu? Hati. Sebab tu Allah sebut api neraka ni akan bakar seluruh badan dia sehingga dalam-dalamnya. Sampai ke hati-hatinya pun habis terbakar. Sebab tu Allah Ta'ala sebut perkataan hati untuk tunjuk pada mereka, hati mereka yang degil hari ini, hati mereka yang sombong hari ini, hati mereka yang rasa cukup dengan harta benda mereka, tak perlu lagi pada redha Allah, tak perlu lagi pada keampunan Allah, rasa dah cukup dengan harta benda. Kat mana rasa tu ada? Rasa tak perlu pada Allah, rasa tak perlu keampunan Allah, rasa tu ada kat mana? Rasa tu ada kat hati. Maka oleh kerana rasa tu ada kat hati, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bakar mereka sampailah api itu kena pada hati mereka. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis daripada siapa ya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Innan nara ta'kulu ahlaha. Api neraka ni dia akan membakar ahli neraka hatta idza ittala'at ala afidatihim, sehingga api neraka tu membakar sampai kepada hati-hati mereka. Summa idza sadaru ta'udu. Apabila api neraka tu dah sampai hati dia, maka habislah seluruh badan dia. Maksudnya anggota yang terakhir yang akan hancur bagi ahli neraka adalah hati. Anggota terakhir yang akan hancur bagi ahli neraka adalah hati. Kemudian Nabi kata apa dia? Ta'udu. Jadi balik. Bermula bakar kulit, bakar isi, bakar dalam-dalam, hatilah sekali. Bila hati dah terbakar, dah selesai, dah habis orang tu hancur, ta'udu. Jadi balik. Badan dia jadi balik. Maka Nabi sambung lagi hadis tu dengan Nabi berkata, fadzalika qauluhu ta'ala narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Nabi kata, inilah maksud Allah Ta'ala dalam ayat 6, ayat 7 ni, api neraka yang dibakar. Api neraka yang dibakar yang naik sampai ke hati-hati manusia. Boleh? Okey, baik. Ni hati. Kita dah refer ayat sebelum ni, kulit kan? Kulit neraka. Imam Ibn Katsir kata setiap hari ahli neraka akan diganti kulit baru 70 kali. Ni dalam tafsir Ibn Katsir ada. Setiap hari ahli neraka akan diganti kulit baru 70 kali. Na'udzubillah min zalik. Tolong baca dia boleh? Tuh Puan Nik tolong baca boleh? Tuh Puan Nik Sazlina tolong baca. Page 87. Ya, 87. Ayat 56. 56.
87 ayat 56 Ustaz. Ya, 56 betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okay. Mula-mula sekali rasa sakit kulit lah. Sensor sakit bagi kita kulit. Betul kan? Kulit mula-mula sekali. Setiap kali kami bakar mereka, hangus, rentung kulit mereka, kami ganti kulit baru. Terbakar hangus kulit, ganti kulit baru. Last sekali bila terbakar kulit, terbakar isi sampai terbakar hati-hati, kami ganti semua sekali baru balik. Inilah siksaan yang Allah sediakan untuk ahli neraka. Ahli neraka ni bukan saja orang kafir, orang Islam pun ada kemungkinan, orang Islam pun boleh jadi termasuk di kalangan ahli neraka. Okey, untuk ahli neraka Allah guna dua perkataan. Satu, fajarah. Fajarah ni untuk orang yang jahat di kalangan orang kafir. Untuk orang kafir, fajarah. Adapun untuk orang mukmin, sama ada kafir ke Islam dipanggil mujrimin. Tengok surah, saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Perkataan orang kafir yang jahat ni, yang baik ke yang jahat ke, Allah panggil fajarah. Tengok muka surat 585. Boleh tak? 585. Tolong baca boleh. Puan Lily. Ada Puan Lily? Ada Ustaz. Page 585, ayat 40, 41, 42. Surah Abasa. Ayat 40, 41, 42. 40, 41, 42. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Okey. Orang kafir yang durhaka. Apa perkataan dia? Fajar. Puan Lily, tolong buka muka surat 588 boleh? 588. Ayat atas sekali. Ayat 7. Ya. Sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijil. Sijil. Okey, sijil. So, dua kali dengar perkataan derhaka kan? Terima kasih Puan Lily. Dua kali dengar perkataan derhaka. So, apa perkataan derhaka dia? Muka surat 585 tadi, ayat terakhir saya baca. Ulaika humul kafaratul fajarah. Betul? Ulaika humul kafaratul fajarah. Jadi perkataan derhaka kat situ adalah fajarah. Fa, jim, ra, ta. Fajarah. Derhaka. Ayat yang kedua yang dibaca oleh Puan Lily tadi, ayat 7 surah Al-Mutaffifin, page 588 tadi. Kalla inna kitabal fujjar. Nampak al-fujjar. Nampak kan? Saya tulis kat skrin ni al-fujjar. Jadi al-fujjar, penderhaka, ramai. Fajarah, sifat derhaka tu. Ni untuk orang kafir. Kita alhamdulillah lah tak terlibat dalam ni. Kita mujur lahir-lahir Islam, ayah Islam, ucap dua kalimah syahadah. Kita tak terlibat dalam golongan fajarah dengan fujjar. Begitu kita termasuk golongan mana? Mujrimin. Orang Islam yang berdosa termasuk orang kafir dipanggil mujrimin. Ni mujrimin. Mujrimin ni berasal pada perkataan jaroma. Jaroma, jim, ra, mim, salah. Mujrimin, orang-orang yang bersalah. Orang Islam termasuk tak? Termasuk. Ustaz ke, mufti ke, tok imam ke, tok bilal ke, termasuk juga. Kalau tak bertaubat pada Allah Ta'ala. Tengok, kita refer ayat mujrimin. Jadi mujrimin ni bukan orang kafir saja. Kadang-kadang kita sebut neraka untuk orang kafir. Kita pun cakap mujur aku Islam. Jangan mujur sangat. Sebab kita, untuk kita, ancaman kita adalah mujrimin. Tengok surah Kahfi. Surah Kahfi. Tolong baca boleh, Puan Izawani. Page 299, tak silap saya. Ayat 49. Ya. Tengok page 299, ayat 49. Ada perkataan mujrimin.
299 ayat 49. Audi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Kita nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kitab catatan amal juga tetap akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya, dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami, kitab apakah ini? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya. Mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Ingatlah, Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Okey, terima kasih Puan Izzawan. Ni satu page lagi, 416. 416 ayat atas sekali. Kat sini mujrimun, sama je lah. Mujrimin ke, mujrimun ke, sama je. Okey. Kalau dalam kelas grammar, dia kata apa? Jumpa je waw nun kat belakang, confirm plural. Jumpa je waw alif kat belakang, confirm plural. Okey. Jadi waw nun kat belakang, plural. Ya nun kat belakang, tengok. Kadang-kadang plural, kadang-kadang dual. Okey, kadang-kadang beri makna plural, kadang-kadang beri makna dual. Tapi kalau waw nun kat belakang, mesti plural, jamak. Okey. Muka surat 416 ayat yang ke-12. Ada perkataan ayat dia. Walau tara idil mujrimun. Tolong baca Puan Izzawan ni. Dan sungguh mengerikan azab yang bakal menimpa sekiranya engkau melihat ketika orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka sambil merayu, wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya. Maka kembalikanlah kami ke dunia, nescaya kami akan mengerjakan amal kebaikan. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin. Minta nak buat balik amal kebaikan. Orang kafir saja ke? Orang Islam pun sama jugalah. Yang kat dunia ni masa dia biarkan berlalu tanpa buat satu amal kebaikan pun, masa banyak free tapi tak usaha, tak habiskan untuk buat amal kebaikan. Ke akhirat nanti bila Allah Ta'ala bawa menuju akhirat, masa tu dia minta pada Allah nak balik ke dunia sebab dah yakin. Sekarang yakin tapi sikit, percaya tapi sikit. Ke akhirat nanti dah percaya gila-gila punya, masa tu barulah nak minta kembali pada Allah. Okey, baik. Tapi poin saya ni untuk orang kafir. Alhamdulillah kita Muslim, mukmin tak terlibat dengan fajarah, fujar. Tapi kita terlibat dengan ni, mujrimin ni. Ustaz ke, Tok Imam ke, Tok Bilal ke, belajar tahfiz, tak belajar tahfiz, ni terlibat dengan mujrimin. Jadi tak boleh rasa puas hati, tak boleh rasa selamat, kita pun kena usaha juga agar Allah selamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, habiskan ni. Ada 3 sifat neraka. Ada 3 sifat neraka ataupun kita kata kedahsyatan neraka yang kita bincang dalam surah ni. Tanya sikit Ustaz. Boleh? Tanya konteks ayat wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallahu mujrimin. Okey, baik. Itu surah Hud tu. Tu surah Hud ayat wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallahu mujrimin. Saya cari buku surat jap. Okey, jauh soalan Tuan Haji Salahuddin tu. Mana belajar ayat tu Tuan Haji Salahuddin? Ayat kuat tu bagi kuat kaki. Bagus. Okey, page 227. Tengok page 227. Tu ayat Tuan Haji Salahuddin. Masya-Allah. Okey, kau ada rahsia lain ke? Bolehlah share Tuan Haji Salahuddin. Okey, baik. Tengok page 227 ayat 52. Tolong bacalah Tuan Haji Salahuddin. Sama juga. Okey, 52. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah, bukan ni kot. Betul, baca dulu. Tak nampak ni ayat tu, baca dulu. Okey. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepadanya. Nescaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Mujrimin sama agak berdosa. Okey. Mujrimin ni untuk orang kafir boleh, untuk orang Islam pun boleh. Itu mujrimin. Orang kafir memang semestinya pendosa. Walaupun dia tak pernah berzina. Walaupun tak pernah minum arak. Walaupun tak pernah mencuri. Walaupun tak pernah sakiti hati manusia seorang pun. Tapi bila dia kafir, dia tetap pendosa. Adapun orang Muslim, mujrimin juga. Adapun fajarah,
untuk orang kafir sahaja. Orang Islam tak termasuk. Okey, masya-Allah. Wajib Salahuddin amalkan ayat tu, masya-Allah. Terima kasih. Okey, baik. Okey, sambung ayat seterusnya. Saya pernah dengar ayat kelebihan ayat tu, tapi tak apalah, kemudian kita cerita boleh. Okey, ayat baru, ayat yang ke-8 ayat ke-9. Sifat api neraka yang kita bincang ni, pertama, api tu dipanaskan oleh Allah 3,000 tahun, ikut hadis tadi. Api tu membakar manusia sampai ke hatinya. Api ni biasa, kalau kita tengok rumah terbakar kan, orang tu kita boleh ambil lagi badan dia. Jenazah dia tu kita masih boleh ambil lagi. Ada nampak lagi lah muka orang. Maksudnya badan orang. Mayat yang mati tu dalam kena kebakaran tu masih boleh diambil badan dia. Adapun api neraka tak, sampai ke hati-hatinya habis terbakar sampai jadi serpihan. Sebab tu namanya hutamah. Okey, sifat neraka yang ketiga ayat 8. Innaha sesungguhnya ia neraka tu. Okey, alaihim ke atas mereka, iaitu ke atas ahli-ahli neraka, muqsadatun ditutup rapat. Okey, muqsadatun ditutup rapat. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Wan Liza Ali. Terjemahkan boleh? Wan Liza Ali. Boleh Ustaz. Ayat 8 Ya, satu ayat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sungguh api itu ditutup rapat di atas diri mereka. Okey. Pendek je ayat ni. Terima kasih Wan Liza Ali. Pertama, api neraka dipanaskan 3,000 tahun. Kedua, membakar sampai ke hati-hati setiap ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Ketiga, api neraka tersebut ditutup rapat. Apa tujuan tutup? Oh, supaya dia orang tak lari. Tutup api neraka supaya dia orang tak lari. Tak, kalau tak tutup pun dia orang tetap tak boleh lari. Kalau tak tutup pun neraka tu tetap tak boleh lari. Tapi apa tujuan tutup? Agar dia punya panas dia berkumpul kat situ. Itu tujuan tutup. Masak nasi ke masak apa? Masak nasi ke masak daging ke? Beza tak tutup periuk dengan tak tutup periuk? Tuan-tuan dan puan-puan mungkin lagi mahir masak. Beza kan? Tutup periuk dengan tak tutup periuk, mana lebih cepat masak? Tutup periuk lagi cepat masak. Macam itulah juga api neraka ni, kalau Allah tak tutup pun, mereka tak boleh lari. Satu hari, hadis ni ada dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata, satu hari kami duduk bersama Nabi SAW. Tiba-tiba dengar bunyi dentuman yang sangat kuat. Kami dengar satu bunyi dentuman yang sangat kuat. Maka kami semua terdiam. Lalu tengok Nabi. Nabi kata apa? Hadza hajarun ulqiya bihi min syafiri jahannam munzu 70 sanatan al-an wasala ila qa'riha. Nabi kata, bunyi bendentung yang kuat sangat tadi itu adalah bunyi batu. Bunyi sebiji batu yang dicampak daripada tebing neraka Jahannam semenjak 70 tahun lepas. Bukan 7 hari lepas, bukan 7 bulan lepas, 70 tahun lepas. Al-an wasala ila qa'riha. Sekarang dia baru sampai ke dasarnya. Batu yang dicampak, batu ni jatuh bukan macam daun jatuh dia slow kan. Tampaklah nak sampai ke bawah, daun jatuh. Okey, slow motion daun jatuh. Ni batu jatuh dalam keadaan laju. Laju macam tu jatuh pun, dia ambil masa 70 tahun nak sampai ke dasar neraka. Ambil masa 70 tahun nak sampai dasar neraka. Jadi agak-agak 70 tahun punya tinggi neraka, siapa boleh panjat? Siapa boleh cuba untuk keluar? Siapa boleh terlepas pada neraka? Tak ada. Jadi Allah Ta'ala tutup pintu neraka ni. Allah Ta'ala seal pintu neraka ni bukanlah nak mengelakkan mereka keluar. Tak. Untuk buat mereka merasakan panas sepanas-panasnya. Untuk buat mereka rasa terseksa yang seseksa-seksanya. Okey? Dalam neraka, kita dah refer sebelum ni. Pakaian ada. Selimut ada. Tilam ada. Apa lagi ada dalam neraka? Makanan ada. Minuman ada dalam neraka. Semuanya ada.
Tapi adanya 5 perkara tadi untuk menambah derita, untuk menambah seksa ahli neraka. Tengok pakaian dulu. Boleh tak kita review ayat pakaian dalam neraka? Okey, Imam Ibn Katsir kata pakaian ni dibuat daripada tembaga. Tengok surah Al-Hajj. Tolong baca Puan Maisarah Mokhtar, tolong baca boleh tak? Al-Hajj. Muka surat. Muka surat sekejap. Okey, muka surat 334. Ayat 19, 20, 21. Page 334 ayat 19, 20, 21. Tolong baca Puan Maisarah Mokhtar. Puan mute. Okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dua golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. 19, 20. Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada di dalam perut dan kulit mereka. 21. Dan azab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Satu lagi Puan. Boleh tak tambah satu lagi? Okey. Ya, 24, 22. 22. Okay. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, api neraka, kerana tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. 22 tu poin saya tadi. Mereka cuba nak keluar pada neraka. Tapi setiap kali mereka cuba nak keluar, bukan dah mula keluar, baru ada perasaan nak keluar, tak keluar lagi. Maka mereka dikembalikan semula ke dalam neraka, lalu dikatakan kepada mereka, rasakanlah kamu azab yang membakar. Okey, poin kat sini pakaian. Allah bagi mereka pakaian dalam neraka. Pakaian yang dibuat pada tembaga, tuan-tuan. Neraka panas, pakai tembaga dalam neraka. Macam mana jadi dia? Tak tahulah macam mana jadi dia. Semoga Allah selamatkan kita. Surah Al-A'raf. Tengok surah Al-A'raf boleh. Tolong baca Puan Masyitah boleh? Puan Masyitah. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Muka surat 155. Ayat 41. Baik Ustaz, sekejap 155 ya Ustaz? Ya, ayat 41. Ayat 41 Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mempunyai tikar tidur daripada api neraka dan di atas mereka ada selimut. Dalam braket api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang zalim. Baju ada, alas ada, selimut ada. Makanan apa? Buah zakum. Kita biasa dengar buah zakum ada dalam Quran. Minuman apa? Hamim, air panas yang menggelegak. Ma'in sadid, nanah. Ini semua Allah sediakan dalam neraka. Tapi semua tu untuk buat mereka rasa lebih terseksa, rasa lebih hina. Ayat narullah tadi, saya lupa nak terangkan. Tadi ayat keberapa tadi? Narullah kan? Api neraka daripada Allah. Kenapa Allah sandarkan perkataan api kepada dirinya? Allah nak tunjuk. Allah SWT nak tunjuk yang api dia tak sama macam api-api yang ada kat dunia ni. Allah sandarkan, ya kat dunia ni ada orang menyeksa guna api. Ibrahim AS pernah diseksa dengan api oleh Namrus dan orang-orang Namrus. Dia campak Nabi Ibrahim dalam api. Ashabul Ukhdud pun sama juga. Dia telah menyeksa orang-orang beriman pada Allah. Dia buat longkang besar, dia nyalakan api, dia campak orang beriman dalam api. Terseksa tak orang tu? Terseksa. Sengsara tak? Sengsara. Tapi api yang digunakan untuk menyeksa manusia kat dunia ni tak sama langsung tahap keseksaannya. Tak sama langsung tak penderitaannya dengan api yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang pendosa bersalah dalam neraka Allah. Dalam sebuah hadis daripada Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata apa tahu? Tentang api kita kat dunia ni lah. Seluruh api-api yang ada sejak zaman Nabi Adam dulu, sampailah api yang masih ada hari ni. Apa kata Nabi? Inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Sesungguhnya api kamu yang kat dunia hari ni adalah satu bahagian daripada 70 bahagian api neraka. 1/70. Pernah dengar kan? Oh, api neraka kita ni 1/70. Tak. Sebenarnya lebih lagi daripada 1/70. Sebab apa?
Wa duribat fil bahri marrataini. Api kita ni, sebelum Allah bagi pada kita api ni, Allah celup dulu dalam laut 2 kali. Api yang kita dapat ni, dia celup dulu, api daripada api neraka, dicelup dulu dalam laut 2 kali. Walaula zalika, kalaulah Allah Ta'ala bagi direct api tu, tanpa celup dalam laut dulu pada kita, ma fa'alallahu fiha manfa'atan li ahadin. Nescaya api tersebut tidak akan memberi manfaat pada siapa-siapa. Okey, api ni kalau Allah tak celup dulu dalam laut terus bagi direct pada kita, nescaya tiada siapa pun boleh dapat manfaat pada api. Maksudnya apa dia? Tak boleh nak masak nasi dengan tuan-tuan rumah terbakar. Tak boleh nak bakar sampah dengan rumah-rumah, dengan kawasan taman perumahan semua terbakar. Contoh. Kalaulah Allah Ta'ala tak celup dalam laut 2 kali. Baik, ayat kita tadi, Allah Ta'ala kata, api neraka tersebut ditutup. Bolehkah orang nak lari keluar? Tak boleh. Tadi ayat sahabat kita dah baca. Setiap kali ada keinginan nak keluar, Allah Ta'ala akan kembalikan mereka balik ke dalam neraka. Kemudian, neraka ni kalau tak tutup pun, tetap manusia tak boleh lari. Sebab apa? Neraka ini dijaga oleh 70,000 malaikat bagi setiap tali penarik. Dalam sebuah hadis daripada Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, yu'ta bi jahannam. Pada hari akhirat nanti api neraka dibawa, dipamerkan. Yauma izin. Pada hari tersebut api neraka dipamerkan. Laha sab'una alfa zimamin. Api neraka ni ada 70 penarik. 70,000 penarik, Ada 70,000 penarik api neraka. Tali ke apa ke, wallahu a'lam. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Bagi setiap satu penarik neraka tadi, ada 70,000 malaikat yang duk tarik dia. Ada 70,000 penarik, tarik tali ke, batang ke apa, kita tak tahulah. Tapi bagi setiap penarik tersebut, ada 70,000 malaikat yang tukang tarik. Jadi agak-agak orang bersalah, pendosa, boleh lari ke? Boleh terlepas ke? Tak boleh terlepas. Tapi kenapa tutup juga? Untuk buat mereka rasa lebih terseksa. Begitu juga orang-orang kafir, sembahan-sembahan mereka akan dimasukkan dalam neraka juga. Mereka sembah patung hari ni kan. Patung-patung mereka tu nanti masuk neraka juga. Tolong baca boleh. Wan Mudrikah. Sekejap saya cari ayat. Surah Mu'minun tak silap saya. Tolong baca Wan Mudrikah. Surah Mu'minun ataupun Al-Anbiya. Rasanya Al-Anbiya. Boleh tak? Muka surat 330. Page 330. Boleh tak? 330. Ayat 98. ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu orang, yakni orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar neraka jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Satu ayat lagi. Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya, yakni neraka, tetapi kami akan kekal di dalamnya. Terima kasih Puan Mudrika. Dalam neraka nanti, orang kafir akan masuk neraka bersama sembahan-sembahan dia. Kat dunia ni dia sembah patung pada kayu ke, patung pada batu ke, patung tu daripada emas ke, tak kisahlah patung tu dibuat daripada apa pun, dia yang tukang sembah dengan patung-patung semua masuk neraka. Bahkan, tuan-tuan dan puan-puan, Allah buat patung tu boleh berkata. Patung tu boleh berkata-kata ke akhirat nanti. Hari ni patung tu bodoh, nampak macam tak tahu apa. Buat patung tu. Tapi ke akhirat nanti, Allah buat patung tu boleh berkata-kata depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kat mana ya? Surah Yunus. Surah Yunus. Patung ni lah yang dibaca oleh Tuan Faizi tadi, muka surat 4 tadi. Api neraka yang bahan bakarannya manusia dan batu. Batu tu apa? Batu tu berhala yang mereka sembah tadi. Apa tujuan Allah Ta'ala masukkan berhala sekali? Berhala tak bersalah pun. Berhala tak merasa sakit pun. Berhala tak bersalah pun. Tapi apa tujuan Allah masukkan berhala sekali dalam neraka? Pertama, untuk buat mereka rasa menyesal sangat. Untuk buat penyembah berhala rasa menyesal sangat. Dulu aku sembah kamu, ingatkah kamu tolong aku? Rupanya dengan kamu sekali kena bakar dalam neraka bersama aku. Menyesal sangat-sangat. Itu yang pertama. Yang kedua, bila api, dalamnya ada batu, apa function batu tu?
untuk buat lebih panas, untuk buat lebih terseksa, untuk buat lebih sengsara. Kat akhirat nanti batu-batunya akan berkata-kata. Tengok surah Yunus. Surah Yunus. Tolong baca dia. Puan Nur Balqis Amir. Ada? Ada. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Surah Yunus, muka surat. Kejap saya cari muka surat. Okey, muka surat 212. 212. Ya. Ayat 28-29. 212 ayat 28-29. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah suatu hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Tuhan, tetaplah kamu dan sekutu-sekutumu di tempatmu itu. Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Ayat 29, dan cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu bahawa kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Okey, siapa yang cakap tu? Siapa yang cakap? Terima kasih Puan, apa nama tadi, lupa dah. Maafkan saya hilang. Puan Nur Balqis. Terima kasih Puan Nur Balqis. Okey. Siapa yang cakap tu? Berhala-berhala tu akan cakap. Kat dunia ni orang kafir tekun sembah berhala. Kat akhirat nanti berhala tu kata, kamu tak pernah sembah kami pun. Adakah Allah ajar berhala tu menipu? Adakah Allah Ta'ala bersekongkol dengan berhala untuk tipu? Tak. Berhala tu memang cakap benar. Sebab masa kat dunia ni, berhala tu mana ada akal, mana ada hati, mana ada perasaan, mana ada mata, mana ada telinga yang boleh melihat, boleh mendengar. Jadi dia kata tak benar. Berhala tu tak tipu. Sebab kat dunia memang dia tak tahu apa. Tak ada hati, tak ada perasaan, tak ada pendengaran, tak ada penglihatan. Maka kat akhirat nanti berhala tu cakap depan Allah Ta'ala, mereka tak pernah sembah kami pun. Orang-orang kafir, tuan-tuan dan puan-puan, sembah berhala, apa harapan mereka? Mereka pun tahu berhala tu hanya patung. Tapi apa tujuan mereka sembah berhala? Bagi mereka, berhala tu adalah simbolik bagi Tuhan-Tuhan yang mereka yakin Tuhan, yang boleh menyampaikan hajat-hajat mereka pada Allah. Tengok surah Az-Zumar. Tolong baca dia, Puan Rafidah Abdul Ghani. Tolong baca boleh? Boleh Ustaz. Muka surat berapa tu? Muka surat 458 ayat 3. Ni orang kafir punya kefahaman. 458 ayat 3. 458 ayat 3. Ya, ayat 3. Surah Az-Zumar. 458 page 458 ayat 3. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan dipalingkan, iaitu ingkar. Okey. Kita dah refer ayat sebelum ni. Orang kafir, terima kasih Puan. Orang kafir yakin tak Allah ada? Yakin Allah ada. Ya, kalau tanya mereka siapa cipta langit bumi, mereka jawab Allah. Siapa cipta mereka, mereka jawab Allah. Allah ada bagi mereka. Cumanya, kenapa sembah berhala? Berhala tu tolong sampaikan hajat lah. Berhala tu tolong sampaikan hajat keinginan kami pada Allah. Berhala tu tolong sampaikan aduan kami pada Allah. Tadi sahabat kita terjemah, dia boleh menghampirkan kami sehampir-hampirnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh menghampirkan kami sehampir-hampirnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ke akhirat nanti, ingat ke berhala yang disembah hari itu bolehlah bagi syafaat. Okey, tolong bagi komen yang menyenangkan ke tak ada. Dengan berhala-berhala, dengan mereka semua sekali kena bakar dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Ishak Kasim terjemahkan boleh? Tuan Haji Ishak Kasim. Surah page 371. Page 371. Ayat 92, 93, 94. Ayat berapa Ustaz? 92, 93, 94. Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka seseman itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Terima kasih Tuan Haji Ishak Kasim.
Sembahan-sembahan mereka dengan mereka semua ditelangkupkan dalam neraka. Jadi sembahan-sembahan tu tak bersalah, batu tak bersalah, kayu tak bersalah. Dia tak suruh orang sembah dia, dia pun tak harap orang sembah dia, orang yang ada sembah dia. Mungkin bagi 5 Mandarin pun ada juga, contoh. Okay. Jadi semua kena masuk neraka Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah nak hina penyembah-penyembah mereka. Okay, baik, satu ayat lagi. Habis surah ni, kita masuk surah Al-Fil insyaAllah. Fi pada, sambung fi pada amadin tiang. Okay, amadin tiang. Terjemah amadin tiang. Okay. Mumaddadah yang dipanjangkan. Mumaddadah yang dipanjangkan. Daripada perkataan mumaddadah ni, keluarlah perkataan mat. Kita belajar tajwid kan, macam-macam mat ada. Okay, mat arid li sukun, mat wajib, mat jaiz. Jadi terjemah mat tu panjang. So daripada perkataan panjang itulah keluar perkataan mumaddadah. Okay, fi pada amadin tiang, mumaddadah yang dipanjangkan. Terjemah mumaddadah yang dipanjangkan. Okey, baik. Datuk Usul tolong baca boleh Datuk Usul? Pendek je ayat dia. Ayat 9. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Okey, baik. Ada perkataan tambah diikat. Terima kasih Datuk. Satu lagi ayat Datuk boleh? Surah apa ya? Maafkan saya. Surah Al-Balad. Sama juga penutup dia macam surah ni. Cuma, sebab tu kalau orang menghafal Quran, dia akan tertukar sokmo ni. Tolong baca Datuk, muka surat 594, ayat 19, ayat 20. Boleh tak Datuk Usul? 594, ayat 19, 20. Penutup surah Al-Balad ni dengan surah kita sekarang sama. Tak dengar? Datuk Usul kenapa tak dengar ya? Kena ambilkan Datuk. Okey. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. 20. Mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Okey. Sama tak ayat kita tadi? Terima kasih Datuk Usul. Mereka akan berada dalam neraka yang ditutup rapat. Mereka, orang kafir akan berada dalam neraka yang ditutup rapat. Jadi kalau kita hafal surah Al-Balad tadi, berhenti kat situ dah lah. Alaihim narum muqsadah. Jangan tambah pula. Fi amadim mumaddadah. A'udzubillah min zalik. Okey. Tambah ayat Quran tak boleh. Kalau sengaja berdosa. Kalau tak sengaja dimaafkan. Baik, ayat terakhir kita, mereka akan diikat. Diikat tu sebenarnya tak ada pun dalam, dari sudut lafaz tak ada perkataan diikat. Okey. Datuk Usul punya terjemah tadi diikat. Mana ada perkataan diikat? Fi pada amadin tiang, mumaddadah yang dipanjangkan. Jadi datang mana diikat perkataan tambahan. Apa tujuan Allah Ta'ala cerita tiang dalam neraka? Allah nak kata bahawasanya orang-orang kafir kat dunia ni, okay, antara amalan mereka ialah mereka mengikat orang-orang yang menentang mereka. Mereka suka mengikat orang-orang menentang mereka. Orang yang mula-mula buat apa dia panggil? Salib. Orang yang mula-mula menyalib manusia adalah Fir'aun. Fir'aun lah orang yang mula-mula menyalib orang. Kemudian cara seksa orang dengan cara ikat dia diteruskan. Sejak zaman Fir'aun diteruskan sampailah zaman Nabi Muhammad SAW. Orang yang menentang mereka ikat kat pokok ke, ikat kat tiang ke, ikat kat binatang ke, terpulanglah ikat kat mana-mana pun. Jadi orang yang sombong, kafir, menentang Islam kat dunia ni suka ikat orang, kat akhirat nanti Allah memberi balasan pada mereka dengan mengikat mereka dalam neraka Jahannam. Tuan-tuan dan puan-puan, okey? Bak ikat-ikat ni kalau dalam neraka Jahannam tak ikat pun boleh. Tidak ikat pun tak jadi masalah. Tak rantai pun tak jadi masalah. Tapi Allah Ta'ala ikat, Allah Ta'ala rantai, belenggu, tangan dibelenggu, kat dagu sampai mendonggak ke atas. Apa tujuan? Untuk buat mereka rasa rimas, untuk buat mereka rasa tak senang, untuk buat mereka rasa tak tenang. Dalam bab sembelihan, kalau kita belajar bab sembelihan,
Lepas binatang yang disembelih, lepas binatang tu disembelih, apa sunat kita buat? Membuka ikatan-ikatan. Terus buka ikatan. Lepas sembelih lembu ke sembelih kambing ke, kita ikat kaki masa nak sembelih kan. Lepas sembelih, terus buka ikatan kaki dia. Apa tujuan dia? Agar dia bebas bergerak. Agar dia bergerak dengan sepuas-puasnya. Okey, kat dalam neraka nanti mereka dibelenggu dengan rantai, mereka diikat pada tiang-tiang untuk buat mereka rasa rimas, tak selesa, rasa tak tenang, rasa tak senang. Tak ada satu perasaan tenang. Tidak ada satu perasaan tenang pun pada mereka yang masuk neraka nanti. Satu saat pun mereka tak rasa senang. Satu saat pun mereka tak rasa rehat. Kerana apa? Kat dunia ni dulu Allah Ta'ala bagi peluang pada mereka. Allah Ta'ala bagi ruang pada mereka tempoh yang sangat lama. Tapi mereka sia-siakan ke akhirat nanti. Allah Ta'ala tak biarkan satu saat pun, Allah Ta'ala tak biarkan satu detik pun mereka akan rasa tenang. Tak ada. Dah lah dalam neraka, pakai baju panas, ada selimut panas, diberi minum air nanah, air panas, diikat pula pada tiang, diikat pula dengan rantai. Dalam surah Yasin ada, dibelenggu dengan rantai, sehingga kan dagu mereka terdongak ke atas. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk mereka rasa seksa yang seksa paling teruk sekali. Baik, ulama-ulama kata, berdasarkan hadis-hadis dalam ayat Quran, seluruh sakit-sakit yang ada kat dunia ni, seluruh penyakit-penyakit yang ada kat dunia ni, bagilah penyakit apa pun, tak dapat dibandingkan dengan azab yang paling ringan dalam kubur nanti. Kat kubur, ada orang kena azab. Kat kubur, orang dah kena seksa. Nabi sebut dalam hadis, kubur merupakan raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur merupakan salah satu taman daripada taman syurga ataupun lembah pada lembah neraka. Seluruh penyakit-penyakit yang ada kat dunia ni tak boleh sama pun, tak sampai pun tahap penyakit ataupun seksaan yang paling ringan dalam kubur. Ada orang kena seksa dalam kubur, seksaan yang paling ringan dalam kubur tu jauh lebih sakit, jauh lebih seksa, jauh lebih pedih berbanding sakit yang ada kat dunia ni. Seluruh sakit-sakit yang ada dalam kubur, seksaan-seksaan yang ada dalam kubur tak mampu pun untuk menandingi sakitnya ahli neraka yang paling ringan dapat azab neraka. Siapa dia? Abu Talib. Abu Talib adalah seorang ahli neraka yang mendapat azab paling ringan dalam neraka. Sedangkan dia merasakan dialah yang paling teruk sekali kena azab dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi neraka ni benda benar. Neraka ni benda betul. Bukan cerita-cerita yang ada orang kena, ada orang tak kena. Tak, semua orang akan melaluinya. Semua orang akan menghadapinya. Semua orang akan melaluinya, semua orang akan menghadapinya. Adapun orang-orang beriman, dia akan tengok neraka, dia akan bergembira dengan gembira yang sangat, dengan satu kegembiraan yang sangat kuat, yang sangat besar selepas dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemuncak kejayaan, kemuncak kemenangan seseorang adalah ketika mana dia dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong baca dia boleh? Tuan tolong baca boleh tuan? Surah Ali Imran. Muka surat 75, 74. 74. Ni poin yang kita nak ingat ni. 185. Muka surat 74, ayat 185. Ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasan bagimu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya dia memperoleh kemenangan. Ingatlah kehidupan dunia hanya kesenangan yang memperdaya. Okey. Jadi bila dalam terjemah tu, bila dalam terjemah tu dijauhkan daripada neraka, maknanya apa? Mula-mula neraka akan didekatkan pada semua orang. Semua orang akan pergi menuju neraka. Ada orang kena masuk neraka, ada orang dijauhkan pada neraka. Jadi siapa yang dijauhkan pada neraka, itulah kemuncak kejayaan yang sebenar-benarnya. Itulah kemuncak kejayaan yang sebenar-benarnya. Berjaya dalam bahasa Arab ada 3. Alang-alang dah ada perkataan berjaya ni. Perkataan yang tu terjemah tadi, apa perkataan ni? Faza. Faza berjaya. Daripada perkataan faza ni keluar perkataan faiz, faizah, fawaz, faizul, fauzi, faizin. Ada sahabat kita tuan Faizin ada. Itu semua beri makna berjaya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, okay, kita belajar bahasa Arab sikit boleh. Berjaya ada 3.
Berjaya ada 3. Satu dipanggil najah. Najah. Okey, ni satu kejayaan lepas daripada satu kesusahan tapi tak kekal, dipanggil najah. Nun, jim, alif, ta, najatun. Bawah sikit dipanggil falah. Hayya alal falah, azan kan, kejayaan. Sebut betul-betul falah. Kalau perkataan falah ni dalam azan, hayya alal falah, kita pun rajin tambah tanwin kat sini. Apa terjemah dia? Siapa tahu? Falah kejayaan. Tapi kalau kita tambah tanwin, dia jadi falahun. Ya? Peladang. Peladang. InsyaAllah. Siapa yang jawab tu? Saya. Isteri saya. Oh, Masya Allah. Hebat. Puan ni. Okey, Mujur tak offer hadiah. Kalau tidak, habis duit saya nanti. Okey, baik. Falah, peladang. Betul. Tengok tambah. Kalau falah, kejayaan. Tapi kalau falah, petani, peladang. Okey. Yang ketiga, ni kita buang sabdu falah. Yang ketiga adalah fauzun. Fauzun. Kejayaan juga. Fauzun. Sorry, ni zai Ni titik zai. Maafkan saya. So daripada fauzun ni keluarlah fauzi, faiz, fawaz, faiza, faizul. Itu semua kejayaan-kejayaan lah. Baik, apa itu najah? Najah ni ialah selamat daripada satu kesusahan. Contoh, saya kena kejar dengan anjing. Saya balik surau kena kejar dengan anjing. Contoh lah, saya pun lari, pop, berjaya masuk rumah. Anjing tak dapat apa-apa dengan saya. Jadi kejayaan saya berjaya menyelamatkan diri pada anjing tadi dipanggil najah. Kejayaan saya berjaya menyelamatkan diri daripada anjing tadi dipanggil najah. Kekal ke tak kekal? Tak kekal lah. Baru tadi je. Esok lusa belum tentu lagi selamat ke tak selamat. Ni dipanggil najah. Maksudnya kejayaan yang paling rendah sekali. Tinggi sikit, falah. Falah ni ialah orang yang berada di atas landasan kejayaan. Dia ada di atas landasan. Ni landasan kejayaan. Orang falah ni dia ada atas landasan ni. Jadi orang yang tak falah, dia akan melencong daripada landasan. Jadi bila melencong pada landasan, destinasi dia tak tahu ke mana lah. Destinasi dia tak tahu ke mana. Adapun falah, dia akan berada di atas landasan kejayaan. Fauzun ni kat mana fauzun ni? Fauzun ni dah masuk syurga. Dah sampai ke destinasi dapat fauzun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang yang dah dapat fauzun, tidak ada lagi istilah gagal bagi dia. Tidak ada lagi istilah gagal bagi dia. Tapi najah ni ada kemungkinan gagal, falah ada kemungkinan gagal. Fauzun ni orang dah masuk syurga, Allah panggil fauzun. Selagi tak sampai syurga, kita hanya capai 2 ni je. Selagi kita tak masuk syurga, kita punya kejayaan dapat jaga semayang, dapat jauhi dosa zina maksiat, hari ni, maka kita punya kejayaan sampai tahap falah je. Fauzun ni bila kita akan dapat? Confirm masuk syurga baru kita dapat fauzun. Selagi tak masuk syurga, selagi itu tak dapat fauzun. Adapun kita yang jaga semayang, kita yang puasa, kita yang tak zina, tak minum arak, tak judi, hari ni, sampai ke hari ni, kita berada di atas landasan al-falah. Ada kemungkinan tak untuk gagal? Ada. Sebab kita tak tahu kita macam mana minggu depan. Kita tak tahu kita macam mana bulan depan. Kita hari ni mungkin orang terlibat dengan agama, 10 tahun akan datang kita tak tahu macam mana. Sebab tu al-falah walaupun berjaya, tapi kemungkinan untuk gagal tu masih ada. Ruang ataupun kemungkinan untuk gagal tu masih ada lagi. Tengok surah Al-Mu'minun, boleh tak? Ini ciri-ciri mukminun. Tengok surah Al-Mu'minun, tolong baca dia Tuan Faizi boleh? Surah Al-Mu'minun, muka surat 342. Ada page pertama ni ada 6-7 sifat ciri-ciri orang berjaya. Daripada ayat 1 Tuan sampai ayat 10. Boleh tak? Encik Faizi telah baca. 342 ayat 1 sampai ayat 10. 11 boleh 11. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Ayat 2 iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. 3, dan orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. 4, dan orang yang menunaikan zakat. 5, dan orang yang memelihara kemaluannya. 6, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki.
maka sesungguhnya mereka tidak tercela. 7. Tetapi barang siapa mencari di sebalik itu, zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. 8. Dan sesungguhnya beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya. 9. Serta orang yang memelihara solatnya. 10. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. 11. Yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Okey, baik. Terima kasih Cik Faizi. So apa perkataan berjaya dalam page kita ni? Aflaha kan? Ayat 1 dia, qad aflahal mu'minun. Orang mukmin tu telah berjaya. Orang mukmin tu telah dapat aflaha. Mukmin yang macam mana? Sekadar nama mukmin tak? Yang khusyuk dalam solat, yang menjauhkan diri pada benda sia-sia, yang bayar zakat. 3. Yang keempat, jaga kemaluan. Yang kelima, amanah. Yang keenam, saling jaga solat. Jadi mukmin yang ada 6 ciri ni, dia telah pun berada di atas landasan aflaha pada hari ini. Tapi bulan depan, minggu depan dah tahu ke macam mana? Belum tentu lagi. Jadi orang yang dah dapat aflaha, berjaya dah dia. Tapi dia baru berada di atas landasan kejayaan. Sekiranya dia dapat stay istiqamah, dia akan sampai ke penghujung. Al-Fawzu. Selagi kita tak masuk syurga, kita tak boleh dapat Al-Fawzu. Dah masuk syurga baru dapat Al-Fawzu. Jadi macam mana dapat Al-Fawzu? Kena pastikan diri kita masa hidup ni ada atas landasan aflaha. Mana aflaha tu tadi lah, yang kita bincang page 342 ni, ayat 1 sampai ayat 9. Kalau kita istiqamah tu, sampai kita mati kita ada 6 ciri ni, insya-Allah kita akan dapat fauzu. Jadi fauzu ni kemuncak kejayaan. Orang yang dah selamat daripada neraka, mereka lah al-fauzu. Tengok muka surat 128. Boleh tak muka surat 128? Tolong baca dia. Puan Mudrika Tahir tolong baca boleh? Puan Mudrika. Muka surat 128. Surah Al-An'am. Yes, Al-An'am. Tengok Al-Fawzu. Saya nak refer Al-Fawzu. Ayat 16. Muka surat 129. Maafkan saya. 129 ayat 16. Nampak tak Al-Fawzu kat situ? Al-Fawzul Mubin. Puan Mudrika tolong baca. Ada Puan Mudrika? Okey. Puan Masyita tolong baca boleh? Puan Masyita. Maaf Ustaz, ayat yang keberapa Ustaz? Muka surat 129 ayat 16. Ayat tu ada perkataan Al-Fawzu. Oh, 129. Baik Ustaz. Barang siapa yang dijauhkan azab darinya pada hari itu, maka sungguhnya Allah telah memberikan rahmat kepadanya dan itulah keberuntungan yang nyata. Keberuntungan yang nyata. Barang siapa yang dijauhkan daripada azab neraka pada hari itu, maka sesungguhnya dia telah dapat rahmat daripada Allah, maka itulah keberuntungan yang nyata. Maksud keberuntungan tu al-fawzu. Wa dzalikal fawzul mubin. Fawzu tu adalah kejayaan yang dah masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi dah dapat fawzu, macam mana dapat fawzu? Usahalah aflaha tu dulu. Tak mungkin, saya aflaha tak ada tapi saya confirm dapat al-fawzu. Pelik kan? Dia tak ada atas landasan, tiba-tiba dia nak sampai destinasi terus. Mana boleh? Nak dapat al-fawzu, pastikan kita ada atas landasan aflaha dan pastikan kita mati pun kita masih lagi dalam landasan aflaha. Okey, baik. Kita masuk mukaddimah sikit je. Surah Al-Fil. Boleh? Surah Al-Fil. Boleh tak? Mukaddimah sikit je surah Al-Fil. Kita baru habis surah Al-Humazah. Ustaz, ya. Apa beza orang mukmin dengan orang Muslim? Okey, baik. Bagus soalan Puan Nik. Tengok surah Al-Hujurat ayat 14. Okey, soal Hujurat ayat 14. Apa beza Muslim dengan mukmin? Surah Al-Hujurat, saya cari muka suratnya, ayat 14. Juzuk yang ke-20. Okey, page 517 ayat 14. 517 ayat 14. Tolong baca, Puan Nik. 517 ayat 14, boleh? Okey, 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman.
Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman tetapi ucaplah kami telah tunduk, iaitu Islam, kerana iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dah terjawab ke belum Puan ni? Dah? Okey, baik. Ayat ni turun. Ayat 14 surah Al-Hujurat ni turun. Satu hari ada orang Badui datang jumpa Nabi SAW. Masuk Islam tu cakap, kami mukmin. Amanna, kami telah beriman, kami telah mukmin. Maka Allah suruh Nabi cakap pada mereka. Qul, cakap pada mereka, lam tu'minu. Kamu belum capai tahap mukmin lagi. Buat masa ni kamu ucap aslamna je dulu. Kami Muslim. Cakap tu je dulu, kami Muslim. Sebab iman belum masuk dalam hati kamu. Bila iman tu dah masuk? Bila dia mula solat. Bila dia mula puasa. Dia buat benda yang dia tak tahu lagi dapat tak dapat. Kalau kita bekerja, kita yakin hujung bulan dapat gaji. Betul kan? Kita kerja 1, 2, 3, 4, 5 sampai 26 hari bulan, kita kerja tak dapat apa pun. Kenapa kerja sungguh-sungguh? Sebab kita yakin 27 kita akan dapat gaji. Itu namanya iman kita terhadap gaji tersebut. Jadi orang mengucap 2 kalimah syahadah, dia Muslim. Dia dah mukmin ke belum? Belum lagi. Habis itu Ustaz, kita tak boleh panggil dia believers. Pagi tadi dia mengucap pukul 8 pagi. Dia tu tak solat zuhur lagi, tak solat asar lagi. Jadi pukul 8 pagi dia mengucap 2 kalimah syahadah. Pukul 9.10 tu, kita tak boleh panggil dia believers. Kita nak panggil dia apa? Dia dah believers, dia dah mukmin sebenarnya, dia dah Muslim juga. Cuma tahap belum sampai lagi. Contoh macam ni lah analogi mudah. Kita berhabis cerita pasal mukmin je lah dulu, boleh ya? Terima kasih Puan Nik bertanya soalan ni. Minggu depan kita boleh panjang sikit pasal Al-Fil. Contoh macam ni lah, saya bagi contoh mudah. Saya ada sekolah tahfiz kat Shah Alam. Bila pelajar baru masuk hari ni, dia baru masuk pagi ni. Sekolah tahfiz saya dia baru masuk pagi ni. Bila masuk pagi ni pelajar sekolah tahfiz saya, dia akan pakai jubah putih, kopiah, serban putih macam pelajar-pelajar yang lain. Betul kan? Pagi tadi masuk. Lepas tu pergi solat Jumaat tadi, saya bawa lah semua pelajar-pelajar lama, pelajar-pelajar baru, semua saya bawa. Satu bas, pergi solat Jumaat. Jadi orang akan kata apa dia? Semua yang atas bas tersebut adalah pelajar tahfiz. Betul ke salah? Betul. Sebab semua pakai jubah, pakai serban putih, seragam semua sama. Bila sampai kat masjid, ada orang tanya, awak pelajar tahfiz ke? Pelajar tahfiz. Berapa juzuk dah awak hafal? Baru masuk pagi tadi? Baru ingat Al-Fatihah dengan Qulallah je. Maka pakcik tu kata, kalau macam tu pakcik tahfiz jugalah. Pakcik pun hafal juga Al-Fatihah dengan Qulallah. Pakcik tahfiz juga, pakcik hafal juga. Baik. Layak tak dia panggil pelajar tahfiz? Sebab dia baru hafal Fatihah dengan Qulallah. Ikutkan tak layak sebenarnya. Tahfiz ni paling kurang 1 juzuk ke 2 juzuk, 3 juzuk baru layak. Dari sudut panggilan, dia boleh dipanggil pelajar tahfiz. Tapi hakikat sebenarnya dia dah tahfiz ke belum? Belum lagi. Nampak? Tu maksud saya. Jadi orang mengucap bagi tadi, kita boleh panggil dia mukmin, boleh panggil mukmin. Tapi tahap dia belum mukmin lagi. Baru Muslim je dulu. Bagus soalan Puan Nik ni. Sebab tadi saya pun tazkirah sebelum Jumaat, tajuk ni dia lebih kurang. Allah janji nak bantu mukmin, tak janji nak bantu Muslim. Allah janji nak bantu mukmin, tak janji nak bantu Muslim. Okey, tengok surah Ar-Rum. Tolong baca boleh? Puan Maisarah Mafta. Tolong baca boleh tak surah Ar-Rum? Ayat 47 tak silap saya. Allah sebut, Allah janji nak bantu mukmin. Wa kana haqqan alaina nasrul mukminin. Saya tadi muka surat sekejap. 47 ke 67? Yes, 47. Muka surat 409 ya. Puan Maisarah 409. Ada Puan Maisarah? Ada. 409 ayat 47. Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Hak kami. Terima kasih Puan Maisarah. Hak kami, kewajipan kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Allah kata nak tolong orang beriman. Allah tak kata nak tolong Muslim.
Siapa Muslim? Dalam IC dia binti, dia Muslim. Semayang tak langsung. Bulan Ramadan relax tak puasa. Zakat tak nak bagi langsung. Dosa maksiat macam makan Maggi je hari-hari boleh buat. Tak jadi masalah. Muslim. Tapi tak mukmin. Dan Allah kata kami nak bantu mukmin, kami tak kata nak bantu Muslim. Satu lagi ayat. Ghafir 51. Tolong baca dia. Wan Izawani tolong baca boleh? Surah Ghafir ayat 51. Kita cari muka suratnya. Allah sebut Allah nak bantu mukmin, bukan bantu Muslim. Sekejap cari muka surat tak jumpa. Surah Ghafir. Okey, muka surat 473. Wan Izawani. 473. Ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami tetap membantu rasul-rasul kami dan orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini dan pada saat bangkitnya saksi-saksi pada hari kiamat. Allah kata nak bantu orang. Allah dah kata tak nak bantu orang Muslim. Tak ada. Allah hanya kata kami akan bantu rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Orang yang namanya Muslim tapi belum masuk iman, maksudnya belum ada amal, tak buat perintah Allah, nama je Islam, semayang bang tak, puasa pun malas, Allah tak kata nak bantu. Allah janji nak bantu mukmin. Baik, dari sudut darjat-darjat. Tengok surah Al-An'am, boleh tak? Tengok surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Allah kata, walikullin darajatum. Okay, muka surat 145. Tolong baca Puan Rafidah Abdul Ghani. Tolong baca boleh? Puan Rafidah Abdul Ghani. Boleh Ustaz. Ayat 145 ayat atas sekali. 132 Ya, betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap seorang ada peringkatnya sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan Tuhanmu tidak lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Bagi setiap orang ada peringkat-peringkat. Terima kasih Puan. Bagi setiap orang ada peringkat-peringkat dia. Setiap orang ada peringkat-peringkat dia. Depend pada amalan-amalan dia. Jadi orang tu baru mengucap 2 kalimah syahadah, tak buat semayang bang apa lagi, maka tahap dia dipanggil Muslim. Tahapnya dipanggil Muslim. Peringkat-peringkat ni ada dalam tafsir Al-Azhar karangan Dr. Hamka. Karangan Dr. Hamka. Mula-mula dipanggil Muslim. Dia tinggi sikit pada Muslim, dipanggil apa? Tinggi sikit pada Muslim, dipanggil mukmin. Mukmin. Boleh? Tinggi lagi pada mukmin, dipanggil apa? Salihin. Salihin. Okey. Lagi tinggi pada salihin, dipanggil muttaqin. Yes, muttaqin. Lagi tinggi pada muttaqin dipanggil imamun lil muttaqin. Kita baca doa selalu kan. Waj'alna lil muttaqina imama rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama lil muttaqin. Dah sampai tahap ni, maka barulah sampai tahap muqarrabin. Muqarrabin ni dalam syurga dah lah, dalam surah Waqiah. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Ini tahap-tahap kita. Lagi banyak kita beramal, lagi banyak kita tinggal dosa maksiat, kita akan naik. Tadi tu Puan Nik tanya apa beza Muslim dengan mukmin kan? Sekarang kita tengok apa beza mukmin dengan muttaqin pula. Apa beza mukmin dengan muttaqin? Boleh tak? Soalan ini kita bincang minggu depan. Tengok perbezaan antara mukmin dan muttaqin. Surah Yunus. Boleh tak surah Yunus? Okey, saya padam ni kat skrin saya padam. Ini adalah tafsir Al-Azhar karangan Dr. Hamka. Surah Yunus, okey. Muka surat 216 ayat 62 63. 216 ayat 62 dan ayat 63. Okey, tolong baca dia. Puan Nur Balqis Amir, tolong baca. Ayat apa tadi Ustaz? Atas sekali, 62 63. Muka surat 216 ayat 62 dan 63. 63. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat 63 iaitu orang yang beriman dan mereka sentiasa bertakwa. Orang beriman dan mereka bertakwa. Kenapa ada dan?
Sebab dua tahap yang berbeza. Kenapa dan? Dua tahap yang berbeza. Satu ayat lagi. Okey, tolong baca Tuan Haji Salahuddin boleh? Tuan Haji Salahuddin. Surah Al-A'raf. Yes, surah Al-A'raf. Okey. Surah Al-A'raf. Okey. Muka surat Al-A'raf ke? Sekejap Tuan Haji Salahuddin. Allahumma salli ala Muhammad. Tak jumpa cari muka surat. Surah Al-A'raf. Okey, muka surat 163 ayat atas sekali. Boleh tak? 163 ayat atas sekali. Cuba tengok. Semua buka kalau boleh. 163 ayat atas sekali. Ini beza mukmin dengan muttaqin. Atas sekali ayat 96. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami seksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Okey, baik. Tengok Terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Dalam ayat ni Allah kata kalaulah penduduk kampung tu beriman dan bertakwa. Nampak? Beriman ni dia buat apa Allah suruh? Semayang, puasa, zakat. Takwa tu dia tinggalkan sehabis mungkin apa yang Allah suruh tinggalkan. Ada orang semayang tapi dosa jalan. Ada orang puasa bulan Ramadan, dosa maksiat jalan. Maksudnya dia ada mukmin, takwa dia tak ada. Tuan-tuan, orang yang Allah jamin syurga orang ada sifat takwa. Kebanyakan ayat syurga mesti kaitkan dengan takwa. Okey, kita masa lebih sikit, maafkan saya. Tengok kebanyakan ayat syurga saya akan baca. Kita dah ambil masa, kita akan baca. Tengok surah Syu'ara mula-mula. Boleh tak tengok surah Syu'ara? Bila Allah sebut syurga, mesti takwa. Bila Allah sebut syurga, mesti takwa. Kenapa? Orang tu tak masuk ke? Orang mukmin boleh masuk syurga. Orang muslim boleh masuk syurga. Tetapi ada kemungkinan dia masuk neraka dahulu. Itu poin saya. Adapun orang muttaqin, orang bertakwa, confirm orang ni terus masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Pertama tengok surah Syu'ara Bila Allah sebut syurga mesti takwa. Page 371. Muka surat 371. Boleh semua buka 371 ayat yang ke-90. Ayat yang ke-90. Saya baca lagi kan? Boleh Tuan Haji Salahuddin nak baca boleh, tak ada masalah. Ayat 90. Tolong baca boleh. Dan syurga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Takwa satu. Okey, terus muka surat surah Az-Zariyat. Tuan Haji Salahuddin, surah Az-Zariyat boleh tak? Boleh. Okey. Kita nak cerita takwa ni. Takwa je. Muka surat sekejap surah Az-Zariyat juzuk yang ke-26. Okey, muka surat 521. 521 ayat 15. 521 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman syurga dan mata air. Okey, tengok orang bertakwa lagi. Okey, 524 Tuan Haji Salahuddin 524 muka surat Ya, muka surat 524 ayat 17. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam syurga dengan penuh kenikmatan. Bertakwa lagi. Tengok ada beza kan? Okey, sorry. Apa saya nak sampaikan? Orang-orang yang bertakwa berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Jadi takwa ni lagi tinggi pada mukmin. Mukmin ni dia semayang, dia puasa. Bulan Ramadan dia puasa, time semayang dia semayang, time bayar zakat dia bayar zakat. Tapi dosa maksiat dia buat je, dia tak rasa apa masalah pun. Satu ayat lagi boleh Tuan Haji Salahuddin? Boleh. Okey. Allah sebut dalam ayat ni, kat dunia ni orang kafir memandang rendah orang beriman. Okey, tolong baca page 33 Tuan Haji Salahuddin, page 33. Page 33 ayat 212. Kehidupan di dunia dijadikan terasa indah pada pandangan orang-orang yang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Walaupun orang-orang yang bertakwa itu berada di kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka pada hari kiamat.
Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki tanpa perhitungan. Okey. Nampak tak apa yang lain ayat ni? Siapa nampak sesuatu yang tersembunyi dalam ayat ni? Siapa nak share? Tuan Haji Salahuddin baca sekali lagi boleh? Mana tahu nampak sesuatu. Mana kat mana tu? Ayat tadi lah 212. 212. Okey. 212. Tadi nak baca balik je. 22. Ya. Bukan. 212, sorry. Page 33 212. Oh, sorry. 212. Kehidupan di dunia dijadikan terasa indah pada pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman, walaupun orang-orang yang bertakwa itu berada di kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Okey, terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Siapa nampak sesuatu yang tersembunyi dalam ayat ni? Okey, tak apalah. Kita dah masa saya terangkan. Terima kasih Tuan Haji Salahuddin dalam baca untuk kita. Orang kafir. Kat dunia ni dia pandang rendah siapa ayat kita tadi? Dia pandang rendah siapa? Dia pandang rendah orang mukmin. Kat dunia ni orang kafir pandang rendah orang mukmin. Tapi Allah tak kata pun orang mukmin lagi tinggi kedudukan pada orang kafir kat akhirat. Allah tak kata pun macam tu. Orang kafir pandang rendah orang mukmin. Allah kata siapa lagi tinggi pada orang kafir kat akhirat? Muttaqin lagi tinggi kedudukan pada orang kafir kat akhirat. Patutnya ayat ni bahasa mudah kita, orang kafir pandang rendah orang mukmin, sedangkan kat akhirat orang mukmin lagi tinggi kedudukan pada orang kafir, baru kena dia punya lawan dia. Kat dunia orang kafir pandang orang mukmin, tapi kat akhirat orang muttaqin lagi tinggi pada orang kafir. Apa point dia? Allah nak beritahu, kat akhirat nanti boleh jadi pada setengah keadaan mukmin dengan kafir ni sama-sama masuk neraka. Mukmin dengan kafir ni sama-sama masuk neraka. Jadi Allah taklah kita kata mukmin lagi tinggi pada orang kafir kat akhirat. Sebab apa? Ni dalam neraka, ni pun dalam neraka. Sama tinggi apa? Walaupun satu hari nanti mukmin tu boleh keluar daripada neraka, kafir tu tak boleh keluar daripada neraka. Tapi sama-sama masuk neraka. Sebab tu Allah kata orang bertakwa lagi tinggi. Maknanya kalau kita nak jadi orang yang confirm tak kena masuk neraka dahulu, takwa kena ada. Type je kat Google, doa minta takwa. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Boleh insya-Allah. Minggu depan tak ada kelas, maafkan saya sebelum saya terlupa. Minggu depan tak ada kelas, saya ada urusan. Kita jumpa minggu satu lagi, 1 hari bulan tak silap saya. Kita akan bincang tentang Tun. Satu, tak apalah, habiskan dulu saya nak tanya. Habiskan. Okey. Kita akan jumpa 2 minggu lagi. Minggu depan tak ada kelas, saya ada urusan Jumaat malam. Kita akan jumpa minggu satu lagi. Kita akan bincang tentang tentera bergajah. Tentera bergajah yang ditunggang oleh Abrahah. Gajah yang ditunggang oleh Abrahah, nama dia apa tahu? Gajah besar, nama dia Mahmud. Nama gajah tu Mahmud. Mim, Ha, Mim, Waw, Dal. Mahmud. Daripada perkataan Mahmud ni keluarlah perkataan gajah besar bahasa Inggeris. Apa dia gajah besar bahasa Inggeris? Mammoth. Jadi daripada Mahmud tu keluarlah Mammoth, gajah besar bahasa Inggeris tu. Okey, tu 2 minggu depan lah kita akan bincang insya-Allah. Ya Tuan, apa nak tanya tu? Maafkan saya nak tahu macam mana nak jadi, cerita panjang lah agaknya. Macam mana nak bertakwa tu? Bertakwa tu dekat khutbah Jumaat dia kata kita tinggal apa yang tidak dibenar dan melakukan apa yang suruhan Allah. Itu takwa. Tapi pada saya takwa tu lebih tinggi daripada tu. Adalah kepercayaan kita yang amat mendalam terhadap keimanan kita, itulah takwa. Tak tahulah itu saya kurang. Okey, baik. Okey, tak ada masalah. Tuan tanya siapa yang nak tinggalkan tak ada masalah dah, kita dah habis masa. Okey, tapi tak apalah, ni soal-soal jawab tak ada masalah. Tapi ustaz ni saya nak masuk sikit ayat ni, tengok ada kena-mengena dengan soalan Tun tu nah. Okey, boleh. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Okey, Al-Fajr 27 sampai 30. Hebat Tuan Haji Salahuddin ni, dia boleh jawab surah Al-Fajr 27 sampai 30.
Okey. Saya cari sekejap buku surat tu. Okey, cuba Tuan Haji Salahuddin baca ayat tu, surah Al-Fajr tu. 27 sampai 30 tu. Dalam bahasa Melayu nah. Ya, buku surat 593. Okey, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya. Maka masuklah kamu ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Dalam ayat itu tidak ada perkataan takwa pun Tuan Haji Salahuddin. Boleh? Ya, betul. Tu saya tanya orang kata connection itu. Nah, okey, wallahualam, saya tak boleh nak connect kat sini apa kaitan dengan takwa, boleh? Okey, baik. Tak apa. Jawab soalan Tuan tadi. Takwa ni apa? Perkataan takwa berasal pada perkataan takut. Perkataan takwa berasal pada perkataan takut. Takwa tu berasal pada perkataan takut. Ni nama gajah tadi Mahmud Perkataan takwa tu berasal pada perkataan takut. Takut. Takut ni ada tahap dia. Ada orang takut sikit. Bila dia takut sikit pada Allah, dia boleh buat dosa banyak sikit sebab dia takut sikit je. Ada orang tak takut langsung. Jadi bila tak takut langsung tu, semua dosa dia jalan, dia bantai, tak ada masalah. Takutnya ada tahap-tahap dia. Takutnya ada tahap-tahap dia. Hari khutbah Jumaat, mesti khatib akan baca ayat ni. Tengok muka surat 63 boleh. Muka surat 63. Tolong baca boleh Tuan Haji Ishak Kasim. Ada lagi Tuan Haji Ishak Kasim. Tolong baca boleh tak? Bagus soalan malam ni, takwa panjang pula. Boleh? Muka surat 63 ayat 102. Boleh tak tolong baca? Boleh tak? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Okey. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Allah Ta'ala kata, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Jadi sahabat dengar ayat tu, sahabat takut. Kita ni tak mampu nak capai tahap takwa 1%. Sahabat dengar ayat tu turun, sahabat takut. Apa maksud ayat tu? Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya Allah nak 100% perfect takwa kita pada Allah. Maka sahabat kata tak mampu kita nak jadi takwa yang tahap macam tu. Lalu Allah turunkan ayat muka surat 557. Page 557. Tolong baca boleh? Puan Noli ada? Puan Noli Azira ada lagi tak? Okey, Puan Noli tolong baca page 557 boleh tak? Ayat 16. Page 557 ayat 16. 557 ayat 16. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu dan dengarlah akan pengajaran-pengajarannya serta taatlah akan perintah-perintahnya dan belanjakan harta kamu serta buatlah kebajikan untuk diri kamu. Dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara diri daripada dipengaruhi oleh sifat tamak, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Okey. Apa poin saya? Tadi ayat yang dibaca oleh Tuan Haji Ishak Kasim. Takwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, 100%. Saya kata perfectnya takwa Allah nak. Tapi ayat ni Allah kata apa dia? As you can, sekadar yang kamu mampu. Bertakwalah kamu pada Allah sekadar yang kamu mampu. Jadi ayat ni tak minta 100%. Jadi tapi orang yang dapat 100% memang perfect lah. Apa maksud takwa? Takut. Satu hari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia tanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni alim. Ubay bin Ka'ab ni alim. Hebat pada Umar Al-Khattab lagi. Masa Umar Al-Khattab jadi khalifah, dialah orang yang mula-mula menyatukan solat tarawih pada satu Jumaat. Dia suruh Ubay bin Ka'ab jadi imam. Maka Umar Al-Khattab tanya Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apa makna takwa? Wahai Ubay, apa makna takwa?" Oleh kerana Umar ni walaupun dia khalifah, dia tahu orang lain lagi alim pada dia tanya orang tu, Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab jawab, nak beri definisi takwa pada Umar, dia pun tanya, "Wahai Umar, pernah tak tuan lalu kat tempat yang banyak duri? Lalu kat jalan yang banyak duri?" Maka Sayyidina Umar jawab, "Pernah." "Apa yang tuan akan lakukan sekiranya tuan lalu kat tempat duri?" Maka Sayyidina Umar jawab, "Saya akan jaga kaki saya daripada terpijak sebarang duri pun. Saya akan pelihara jaga kaki saya daripada terpijak sebarang duri pun." Maka Ubay bin Ka'ab jawab, itulah takwa. Seseorang yang menjaga dirinya daripada melakukan sebarang dosa pun. Itulah takwa. Boleh tu makna takwa. Jaga diri pada buat dosa. Itu poin dia. Adakah orang bertakwa tak buat dosa langsung? Salah. Orang bertakwa tak buat dosa langsung, dia tak panggil takwa. Kita panggil dia Nabi terus senang. Orang bertakwa tak buat dosa langsung, kita panggil dia Nabi terus senang. Wahai Nabi, kita panggil dia.
Sebab bila namanya bukan Nabi, mesti akan buat dosa. Cuma yang membezakan seorang bertakwa dengan tidak bertakwa adalah reaksi mereka setelah mereka buat dosa. Tengok surah Ali Imran. Ayat 133 sampai 135. Kalau baca Datuk Osu boleh. Muka surat 67. Ni ciri-ciri bertakwa. Antaranya lah, ni nak faham ciri bertakwa. Takwa tu jaga diri daripada buat dosa. Adakah tak buat dosa langsung? Tak, ada buat dosa. Tapi reaksi lepas buat dosa macam mana? Page 67, Datuk Osu. Page 67. Ayat 133, 134, 135. Boleh tak? Dan bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas-luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Terus? Yaitu orang yang mendermakan hartanya sama ada pada waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Dan Allah mencintai orang yang melakukan kebaikan. Terus? Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingati Allah, lalu memohon keampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampunkan dosa-dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui. Okey, terima kasih Datuk Osu. Orang muttaqi bukan tak buat dosa langsung, buat dosa juga. Tapi ayat dia 135 tu, perkataan yang saya nak highlightkan tadi, segera. Orang-orang yang buat dosa, menzalimi diri, segera mereka ingat Allah. Jadi orang bertakwa ni bukan buat dosa pagi, malam karang baru taubat. Buat dosa malam ni, esok petang lah baru taubat, tunggu petang Jumaat. Tak ada. Hari ni buat dosa, tak lalu makan, tak lalu minum sebagai tak taubat pada Allah Ta'ala. Itu definisi takwa. Boleh insya-Allah. Jadi takwa ni takut. Ada orang takwa sikit, ada orang takwa banyak. Yang menentukan takwa sikit banyak tu tengok. Kalau dia berani buat dosa sikit-sikit, maksudnya takwa dia tinggilah. Kalau dia berani buat dosa banyak, ada takwa juga, tapi sikit sangat takwa dia. Jadi takwa ni boleh naik, boleh turun. Ustaz, orang yang bertakwa ni dia tahu tak dia bertakwa. Orang bertakwa ni dia tahu tak dia bertakwa? Wallahu a'lam. Kalau dia perasan dia takwa, dia dalam masalah. Kalau dia perasan dia orang bertakwa, dia dalam masalah. Okey? Daripada perkataan takwa ni, okey, tengok baguslah tu soalan tu Haji Salahuddin. Kita dah habis masa, siapa yang nak live boleh live. Banyak pula soal jawab malam ni, mungkin sebab minggu depan tak ada kelas. Banyak kena tanya malam ni. Topik dia interesting. Okey. Tengok surah An-Najm. Boleh tak surah An-Najm? Apa kita nak buat sekarang ni Imam adalah nak menjadi bertakwa lah. Ya, betul. Bukan belajar soal tu macam mana nak jadi takwa, itu yang semua pakat interested ni. Boleh. Tak ada masalah. Okey, baik. Tengok muka surat 527. Boleh tak 527? Puan Rafidah boleh baca tak? Puan Rafidah Abdul Ghani, page 527. Ayat 32. Ni jawapan pada Tuan Haji Salahuddin tadi. Boleh tahu tak kita takwa tak takwa? Ayat 32 Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas keampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu daripada tanah. Lalu ketika kamu masih janin di dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Itu jawapan dia. Boleh? Kalau saya rasa saya takwa, saya dalam masalah. Saya rasa tak dapat. Ya. Tuan Haji Salahuddin, duk kena basuh, walaupun bersih basuh lagi, itu yang takwa dia. Bersih lagi. Dan Ustaz tadi ayat saya baca tadi yang Ustaz kata wallahu a'lam tu, Tuhan bukan dia panggil orang yang bertakwa kata. Wahai nafsu yang mutmainnah tu. Dia tu bukan dia panggil masuk syurga ke tu. Ya, dia panggil masuk syurga, betul. Ni orang-orang yang bertakwa lah kan. Ya, betul lah. Cuma kita tak jumpa perkataan takwa kat situ. Betul lah, bila Allah Ta'ala panggil masuk syurga tu, maknanya dia bertakwa. Sebab tu Allah Ta'ala panggil dia masuk syurga.
Okey. Tapi ayat yang penghabisan tadi baca tu macam Tuhan kata takwa tu dia yang tetapkan, bukan kita tetapkan. Betul. Sama juga macam tahap iman kita. Kita semayang, kita puasa, kita boleh claim ke confirm Allah terima semayang saya? Confirm Allah terima puasa saya? Kita tak boleh claim. Semua Allah tentukan. Lepas tu kena minta penerimaan daripada Allah Ta'ala. Sama juga takwa. Kita usaha sebaik mungkin, sehabis mungkin untuk tinggal dosa maksiat. Ada orang dia rasa dia takwa tapi tak. Dia tinggal dosa maksiat sebab dia takut orang tahu dia buat dosa maksiat. Sebab nak jaga kedudukan. Dia ada pangkat tinggi dalam kerajaan ke, ada pangkat tinggi kat kampung dia ke, jadi tak jadi buat dosa. Dia rasa dia bertakwa lah. Contoh ustaz, dia tak nak buat dosa sebab apa? Takut malu orang tahu dia buat dosa maksiat. Jadi masa dia tinggal dosa tu, dia rasa dia bertakwa. Sedangkan di sisi Allah dia tidak bertakwa. Dia tinggal dosa sebab tak nak orang tahu dia buat dosa je. Contoh. Kita usaha tinggalkan dosa maksiat sebaik mungkin, sehabis mungkin. Allah tentukan tahap kita takwa tinggi mana. Adakah kita betul-betul termasuk di kalangan bertakwa? Wallahu a'lam. Usaha tetap kena usaha. Dari segi amalnya, dari sudut jauh dosa maksiatnya. Yang akan tentukan siapa lebih bertakwa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ya Tuan Haji Salahuddin? Boleh insya-Allah. Boleh. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya saya nak cerita pada tuan-tuan tentang pembinaan Kaabah. Ada 11 pendapat mengenai orang-orang yang bina Kaabah. Jadi 11 ni kita akan bincang 2 minggu depan. Tengok ni. Ni saya nak bincang malam ni sempat. Pembinaan yang sahih disepakati ada 4, yang tak disepakati ada 7. Ni kita akan bincang minggu depan insya-Allah. Boleh ya? Okey, minggu depan lagi. 2 minggu depan. Minggu depan tak ada kelas, kita akan jumpa balik 2 minggu depan. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafaatil Qur'an. Amin. Ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama semua. Sama-sama. Selamat Hari Natal. Fatwa Malaysia boleh? Fatwa Malaysia boleh?